Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Satu Pengisytiharan Rasmi tentang Kematiannya. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Yohanes 6 ayat 53 yang mengatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Haleluya. Saudara-saudari, dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26, Paulus berkongsikan satu wahyu penting yang dia terima daripada Tuhan. Dia menceritakan peristiwa malam Tuhan Yesus dikhianati, di mana dia menyerlahkan erti yang mendalam tentang perjamuan kudus. Walaupun Injil Yohanes pada malam itu tidak menceritakan secara jelas tentang perjamuan itu, ia memberikan pemikiran yang berharga tentang butiran penting yang lain. Pada malam itu, Paulus menceritakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berfirman, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku." Haleluya. Kemudian dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Melalui penyertaan dan penjamuan kudus, kita mengumumkan atau memberitakan kematian Tuhan sehingga Dia datang kembali. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Baca 1 Korintus 11 ayat 26. Saudara-saudari, perkataan memberitakan dalam ayat Injil di atas membawa maksud yang sangat mendalam. Ia diterjemahkan dari perkataan Yunani, kata gelo, yang bermakna mengisytiharkan atau mengumumkan. Apabila kita makan roti dan minum dari cawan, kita sedang membuat satu pengisytiharan yang rasmi. Kepentingan perjamuan itu terletak pada kaitannya dengan perjanjian atau kehendak Yesus Kristus yang terakhir. Wasiat terakhir seseorang sebelum kematiannya sangatlah penting. Oleh itu, apabila kita mengambil roti dan cawan, kita bukan saja mengambil bahagian dalam tindakan yang bererti ini, tetapi kita juga mengisytiharkan dan mengumumkan perjanjian baru, kehendak terakhir Tuhan. Dalam kehendak itu, Yesus mewariskan semua kekayaan, hak dan keistimewaannya kepada kita. Dia menyerahkan segala-galanya kepada kita. Kehendak itu kini berkuat kuasa. Perkara yang indah tentang kehendaknya,
terletak pada kebangkitannya. Kebangkitan Yesus memastikan bahawa tiada siapa yang boleh menipu kita daripada berkat dan ketentuan kehendaknya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbananmu dan perjanjian baru yang dibangunkan melalui darahmu. Oleh itu, aku menekankan kemenanganku ke atas syaitan, dunia dan semua unsurnya. Aku memiliki kemenangan yang kekal dan penguasaan ke atas dosa, kesakitan, penyakit, maut dan iblis. Amin. Saudara-saudari, renungan tambahan kita diambil dari Ibrani 9 ayat 15 hingga 17 dan 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody hidupku sempurna dengan Rhapsody.